sebulan sekali dengan kita hantar setiap hari di PIKK. So maksudnya perubahan yang kita hantar di PIKK ni lebih cepat. Anak saya Tengku Amin Farzan berumur 4 tahun dan saya perasan dia ada masalah dengan speech lah. Dan masa tu masa saya perasan anak saya ada masalah dengan speech, masa tu umur dia setahun 6 bulan. Sebenarnya saya kenal dengan teacher Izana bermula, saya tak silap saya tahun 2014. Masa tu teacher Izana masih berulang-alik daripada Putrajaya ke Terengganu. So dan masa tu sebenarnya masa tahun 2014 tu anak saya yang sulung memang mempunyai masalah speech therapy juga, mempunyai masalah speech delay. Dan masa tu juga memang tak ada, kalau kita cari dekat Terengganu ni, especially Kuala Terengganu, memang tak adalah yang ST yang ada dekat Kuala Terengganu. Yang ada pun hanya Kemaman dan Bingun. Saya start dengan 1 tahun 6 bulan. Masa tu saya datang secara berkala lah, sebulan sekali untuk buat ST. Dan baru saya sedar anak saya juga bukan takat masalah speech delay saja, tapi dia juga ada masalah berkaitan dengan OT yang lain yang saya tak sedar, masalah sensori, masalah kognitif dan sebagainya. So benda tu berkait, so saya buat sekali lah ST dan juga OT. Anak saya sebenarnya kuat tantrum dan dia tidak boleh ada maksudnya social ni lah, dan banyak nak kata saya perasan dia ada masalah ciri-ciri autism tu saya tak nampak, tapi saya perasan anak saya kurang berinteraksi, kurang eye contact dan sebagainya. Perubahan yang kita hantar di PIKK ni lebih cepat daripada kita hantar yang sebulan sekali. Sebab bila sebulan sekali, parents kena ada effort untuk buat sendiri. So sometimes parents dia tak ada ilmu, dia tak ada ilmu walaupun benda yang buat tu adalah mudah, tetapi tidak dengan cara yang betul. So bila di PIKK saya nampak dia lebih cepat lah dengan perkembangan dia. So dulu perkembangan dia dengan umur dia 4 tahun, dia masuk di sini dalam 3 tahun lebih. Perkembangannya dalam age dia umurnya dalam setahun lebih. So sekarang tu nampak cepat lah. So saya nampak untuk saya kejar dia dengan stage age yang semasa tu, perubahan tu nampak semakin positif. Dan saya pun positif yang anak saya ni akan mampu dapat maksudnya perkembangan sama dengan umur dia, dan tak terlewatlah untuk saya buat tindakan yang sekarang ni lah. It's a good kalau pihak dominan buat ada kelas untuk tadika lah, untuk pre-akademik macam tadika, supaya kami parents ni tidak bertukar tempat. Maksudnya dekat sini saya rasa saya letak anak saya di tempat yang betul. So untuk anak saya untuk tahun 6 tahun nanti, it's good kalau sekolah maksudnya dominan ni dia ada untuk tadika, maksudnya untuk pre-akademik yang khusus untuk tadika, yang ada teacher yang mengajar untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas ni. Terus maksudnya bila dia pergi ke maksudnya sekolah rendah, kalau maksudnya dia boleh ke tadika biasa dan sebagainya, dia sudah mula mengenal, membaca, dan sepatutnya apa yang silibus di sekolah buat di dominan ni perlu ada juga untuk maksudnya persediaan anak-anak ni untuk pergi ke peringkat yang lebih lain lah.
Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua. Berjumpa kembali kita di segmen 30 minit bersama terapis. Okey, kita sebelum tu boleh saya cek suara sini jelas ke tak ya? Okey. Boleh clear? Okey, so insyaAllah hari ini kita akan teruskan segmen 30 minit bersama terapis dengan topik yang seterusnya iaitu kesinambungan dari 5 aktiviti mudah bersama dengan anak. Minggu lepas kita dah bercerita tentang people games, jadi minggu ni kita bercerita tentang aktiviti harian. Okey, hari ini saya juga tidak berkeseorangan ya, saya akan bersama-sama dengan Oti Surya untuk mengupas topik tentang apakah manfaatnya aktiviti harian ni untuk anak-anak kita. Okey, kita jemput Oti Surya. Assalamualaikum Puan Izana. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Alhamdulillah untuk hari ini saya masih di sini untuk berkongsi untuk topik hari ini. Kalau sebelum ni saya dan Otima telah berkongsi tentang people game. Jadi hari ini saya dan Puan Izana akan berkongsi tentang rutin harian. Jadi sebelum tu kita nak tahu kan apa tu rutin harian. Jadi saya nak Puan Izana berkongsi kepada semua ibu bapa dan juga anda semua, apa tu rutin harian? Ya, kita akan kupaskan apa benda rutin harian ni yang disebut rutin-rutin harian ni. Okey, sebelum tu kita ada dekat sini Puan Nur Atikah Juso. Ibu siapa ya? Jelas teacher ni. Kami memang selalu dipanggil dengan teacher walaupun terapis ya. Okey, sekejap Okey, Oti Surya, rutin harian ni adalah satu benda yang rutin. Setiap macam saya ada rutin saya, Oti Su ada rutin Oti Su. Ibu-ibu, ayah-ayah dan anak pun ada rutin yang tersendiri. So rutin ni adalah sesuatu yang dia adalah berulang. Yang kita lakukan benda tu perkara yang sama. Setiap hari ini macam wajib kita buat. Dia macam dah jadi kemestian untuk kita buat perkara tu. Okey. So kita ada rutin harian umum. Umum tu semua orang akan buat lah. Tak kisahlah dia tua ke, muda ke, anak ke. Lepas tu kalau macam rutin harian khusus ni, rutin harian khusus untuk individu tu sendiri. Anak A tak sama dengan anak B. Otisu tak sama rutin harian dia dengan saya. So dia adalah perkaranya apakah step-step yang kita buat setiap hari yang sama je, hari-hari ulang je, itu dinamakan rutin. Rutin. Jadi dalam rutin ni kita nak kupas. Nampak macam mudah je kan? Mudah sebab selalu buat, setiap hari pun buat. Tapi jarang kita nak ambil nak tengok lebih mendalam dan gunakan rutin tu untuk kita manfaatkan kepada anak kita. Okey, Oti Surya. Untuk yang seterusnya kita ada dekat poster kita ada kan. So saya serah pada Oti Su untuk seterusnya bercerita tentang poster kita. Okey Oti Su, silakan. Ya, betul tu Puan Izana. Rutin harian ni sebenarnya apa yang kita lakukan dengan anak setiap hari. Jadi sebelum kita bergerak kepada poin yang pertama, jadi sebelum tu saya akan kongsikan poster yang admin dah buat cantik-cantik untuk kita kongsikan kepada ibu bapa dan anda semua apa itu rutin harian yang umum sebagai seorang anak. Okey, kalau kita lihat dekat skrin sekarang ni untuk rutin harian anak adalah yang pertama bangun tidur, lepas tu mandi, makan, yang keempat belajar, yang kelima bermain dan seterusnya pastilah tidur. Jadi itulah sebenarnya rutin harian seorang anak. Nampak macam biasa je buat dekat rumah.
Tapi kita nak tahu kan apa manfaat yang kita boleh dapat melalui rutin harian ni. Jadi kita teruskan dengan perkongsian iaitu apa tu rutin harian dan apa poin pertama yang kita nak kongsikan hari ini. Okey, rutin harian kan. So, tadi inilah rutin harian yang umum. 5 ni mesti kita akan bangun tidur. Lepas sudah bangun tidur, ada orang dia makan dulu, ada orang dia nak mandi dulu. Bergantunglah. Dah mandi kok biasanya dah belajar. Belajar ni maksud kata aktiviti yang berstruktur. Lepas tu dah belajar nak main. Biasa petang-petang nak main. Lepas tu dah petang, dah sampai waktu malam untuk tidur. So ini yang umum dalam setiap rutin ni memang ada sangat banyak manfaat dia. Okey, jadi kita teruskan dengan rutin harian berkenaan dengan makan. Okey, saya pernah lah waktu tu parents lah, mak ayah kongsi. Kata teacher kan kat sini kan. Anak saya dah nampak lebih okey, dah lebih nak berkawan bila dia dah pergi sekolah, bila dia dah pergi tadika, bila pergi taska. So perasan tak kenapa benda tu yang berlaku? Tu menunjukkan anak belajar sesuatu dari rutin harian di taska, di tadika, di sekolah. Hari-hari anak akan buat perkara step yang sama. Okay. Jadi anak lambat bercakap, anak speech delay ke, anak yang lewat perkembangan diri, insya-Allah dia akan dapat manfaat tu dari rutin harian. Okay. Daripada tak tahu, tak ada perkataan. Jadi tak ada perkataan, dah mula nak sebut, nak tiru kawan. Jadi banyak sebenarnya yang anak boleh belajar dari rutin harian. Dia nampak remeh lah, tapi kita nak tengok apa ceritanya di sebalik rutin harian. Okey, so saya nak kita kongsi hari ni dari sudut pandang terapi secara kerja. Jom kita kupas. Apakah dari sudut terapi secara kerja ni tengok aktiviti rutin harian makan? Okey Puan, betul tu. Rutin harian ni sebenarnya banyak manfaat. Melalui rutin harian ni kita dapat belajar, kita dapat melatih anak untuk merangsang kemahiran motor halus kerana semasa makan anak akan menggunakan kelima-lima jari untuk makan. Ibu dan ayah perasan tak apabila anak berumur 1 hingga 2 tahun, anak akan mula makan menggunakan tangan. Tapi bila anak dah bertambah umur 2 hingga 3 tahun, anak akan mula belajar untuk menggunakan sudu ketika makan. Jadi sebenarnya teknik inilah, ketika makan inilah, rutin inilah sebenarnya yang dapat membantu anak sebagai persediaan sebelum menulis. Nampak macam simple, tapi sebenarnya rutin harian ni dapat membantu anak untuk persediaan masa akan datang. Jadi yang kedua, kita dapat merangsang anak sensori pada anak. Contohnya sensori sentuhan, kerana semasa makan anak akan menyentuh dan juga akan memegang makanan tersebut. Jadi anak akan merasa tekstur nasi, kekacang, kuah yang melekit. Jadi semasa tu kita sebenarnya mendedah kepada anak sensori yang semula jadi. Jadi best kan sebenarnya, makan je, tapi makan pun ada manfaat. Ingat tak? Kan? Ya. Kita ada satu kisah kan, Tisu. Kisahnya seorang anak masa tu umur dalam 2 tahun kan datang, dia pergi kita macam makan tu memilih kan. Bila makan memilih, dia nak makan, tak nak pegang spaghetti tu pegang macam ni betul. Spaghetti pegang macam ni, nasi pun pegang macam ni, macam geli je dengan makanan kan. Jadi dia datang beberapa sesi. Okey, masa tu OT saya ingat lagi lah, masa tu OT buat untuk elemen sensory kan. So bila dah buat untuk elemen sensory beberapa sesi, alhamdulillah dia dah start nak mencuba
mencuba untuk pegang makanan dan nak cuba untuk makan. Okey, Otisu. Selain itu dari sudut pandang terapi secara kerja, saya pun nak kongsi jugalah dari sudut pandang terapis pertuturan bahasa. Aktiviti ni saya suka buat aktiviti waktu makan sebab waktu makan ni anak dia ada desire apa keinginan nak sesuatu tu lebih tinggi. Jadi sangat bagus kalau kita manfaatkan masa makan ni untuk kita ajar. Satunya kebiasaan kan kami akan ajar anak meminta. Meminta. Dalam aktiviti meminta ni kita ada tahap-tahap dia. Okey, contoh yang pertama kita latih anak meminta hanya dengan kita panggil open palm. Open palm buka tapak tangan ni lah. Okey. Lepas tu dah pandai dah, bila nak je tadah tangan. Bila nak je tadah tangan. Dah pandai dah macam ni, okey, masukkan bila nak tadah tangan sebut nak. Orang Terengganu sebut kata nok. Nak dan nok ni pun dia ada anak dia memang tahu nak tu perkataan. Dia tak tahu. Kalau orang Terengganu sendiri pun ada yang kita kena ajar nak, ada yang kena ajar nok. Ikut anak tu sendiri. So waktu aktiviti ni, yang ini memang buatlah aktiviti sewaktu makan ni. Kalau guna makanan tu, makanan yang boleh pegang dengan jari. So ini dia berkait dengan terapi cara kerja kan. Sebab pegang dengan jari, biskut, fries, nugget. Tapi pastikan dia kecil-kecil, buat dalam 10 kali. 10 kali cukup dulu. Tak boleh 10, start 5. Okey, dekat situ buat secara berulang. Dah habis 5 tu bagilah anak tu makan macam biasa kan. So dah kira macam selesai. Okey, tak apa, anak teruskan je untuk makan. Dia bukanlah sampai habis setengah jam tu. Jadi kat situ boleh cuba aktiviti makan untuk satu kat sini dia punya kemahiran motor dia untuk pegang. Lepas tu untuk dia belajar meminta, ini pun kemahiran motor. Untuk memusingkan tangan, dia perlukan kemahiran juga untuk menyebut nak. Okey. Itu baru makan ya, Oti Surya. Ya. Kita tak boleh nak lepas mendalam sangat ni. Okey, dah selesai makan, anak buat apa biasa Oti Surya? Selepas makan, mandi. Ini kita buat untuk secara umum lah ya. Mandi. Okey, Oti Surya, kalau aktiviti rutin harian kita mandi ni, mandi pun seronok kan? Nak anak tu dia suka main air. Suka main buih. Suka main buih. Biasanya kita mandi ni kita panggil mandi ekspres. Mandi ekspres. So kata okey, masuk bilik air, letak air, lepas tu kita sabun-sabun dah siap keluar. Ada masa kita boleh ekspres, ada masa kita kena luangkan sedikit masa sewaktu mandi tu untuk kita bagi bagi perkataan pada anak tu. Simple je. Masa aktiviti mandi ni tak perlu banyak sangat perkataan dia. Okey, setiap kali kita anak nak mandi tu dekat pilih kepala paip tu dia panggil buka. Kepala paip pun ada buka macam ni, ada yang tolak macam ni, ada yang tolak macam ni. Tengoklah macam mana kepala paip tu dekat rumah. So kita belajar buka, air, mandi. Ulanglah perkataan tu setiap kali mandi. Dia tak perlu banyak sangat. Pilih beberapa dan ulang. Okey. Itu kalau dari segi untuk terapi cara kerja, terapi pertuturan untuk tambah perkataan. So bila kita nak tambah perkataan, kalau kosakata tak cukup, macam mana nak bercakap kan? Kalau dari segi terapi cara kerja pula Oti Surya? Ya, betul Puan Izana. Kalau dari segi ST boleh menambah kosakata. Tapi kalau untuk OT, kalau Pak Mandi kita boleh ajar latih anak pengurusan diri iaitu buka baju dan pakai baju. Jadi nampak tak kat situ kita boleh ajar anak sebelum mandi kena buka baju dulu. Lepas tu masuk bilik air, buka bilik air, mandi. Itulah sebenarnya susunan ataupun langkah-langkah sebelum mandi. Saya cuma nak aimkan air ni adalah 2, iaitu pakai baju dan juga buka baju.
Sebab kita akan buat hari-hari kan. Jadi masa tu kita nak latih macam mana kita nak ajar anak untuk buka baju dengan cara yang betul. Lepas tu pakai baju dengan cara yang betul. Dalam nak buka baju, ni pun bukan senang lah. Maksud kata nak dapatkan kemahiran tu. Ada anak di hulur tangan je terus kita bukakan baju kan. Lepas tu nak pakai sarung je. Jadi rugilah dekat situ sebab kita tak manfaatkan waktu tu untuk anak dapat kemahiran pengurusan diri. Okey. Kita ni masa dah berjalan dengan cepat notis tu. Topik kita selepas dah mandi tadi, lepas dah mandi. Kita makan dulu sebelum mandi Otis tu. Bergantung pada anak-anak. Ada anak yang makan dulu baru mandi. Tapi ada anak yang mandi dulu atau makan. Jadi boleh je depends pada anak-anak. Okey. Seterusnya, rutin harian yang seterusnya adalah belajar. Belajar. Belajar, bila sebut belajar je macam bosan je kan. Betul. So sebenarnya bukanlah kita nak dia belajar tu duduk dekat kursi, dekat meja belajar je macam tu, tak. Maksudnya kita kan target masa kita belajar tu adalah kalau dari segi untuk terapi cara kerja, terapi pertuturan ni, belajar tu adalah untuk dia belajar kata kerja, mewarna, menulis, memotong, menggunting, melekatkan, lekat. So kat situ dia banyak kata kerja. Duduk, itu pun kata kerja juga. Jadi kalau macam katakan masa mandi kita dah bagi tahu, dah kenalkan benda. So masa belajar kita dah bercakap tentang kata kerja. Kalau anak tak ada kata kerja, macam mana dia nak menggabungkan dua patah perkataan jadi ayat? Jadi dia tak adalah ayat dia tak pandai nak gabung. Jadi dekat belajar dia boleh banyakkan kata kerja. Okey, kalau dari segi terapi cara kerja, apa elemen yang kita akan pandang sewaktu rutin harian belajar ni? Okey Puan Ihsanah, kalau dari segi OT, kalau belajar ni saya lebih suka untuk anak melatih untuk faham peraturan sebelum belajar. Okey, contohnya apa yang anak perlukan sebelum belajar, semasa belajar dan selepas belajar. Okey, sebelum belajar anak perlu ambil buku, ambil kontak pensel. Lepas tu duduk dekat meja, atas kerusi. Semasa belajar, contohnya kalau anak-anak yang sekarang ni sedang ber-PDPR kan, mestilah semasa belajar tu anak perlu menghadap laptop, macam mendengar guru macam menyampaikan. Jadi semasa tu kita sebenarnya nak train anak untuk duduk di atas kerusi dan juga berinteraksi ataupun melihat ke arah laptop ataupun mendengar daripada apa yang guru sedang mengajar. Selepas tu dah belajar? Semasa belajar, selepas belajar kita kena buat apa? Jadi tutup buku, simpan dekat tempat yang sepatutnya. Lepas tu boleh bermain. Okey. So untuk bermain ni sebelum kita masuk topik bermain, kita sapa dulu. Hai Puan Saidah Fasiha. Berapa lama masa belajar tu perlu dilakukan dalam setiap hari? Berapa lama Otis Surya? Saya dapat satu info lah berkenaan belajar kan. Kita tengok anak darjah 1, jadual kelas dia setiap 30 minit akan bertukar. Okey, kenapa setiap 30 minit tu jadual kelas anak darjah 1 sekolah rendah lah ya, dia akan bertukar. Sebab itulah kapasiti anak memberi tumpuan. Jadi kita untuk PDPR ni macam apa nak dapat setengah jam darat. Jadi kita pecahkan dulu kepada 15 minit. Okey, 15 minit ni untuk yang pertama. Contoh bila kita bukan setakat belajar je, bermain pun kita boleh luangkan masa 15 minit. 15 minit boleh buat apa? Rehat, sambung lagi 15 minit. Itu yang berdasarkan kata perkongsian tentang tumpuan anak ketika belajar.
Jadi kalau ni OT Suria boleh tambah sikit berkenaan dengan berapa lama masa belajar tu perlu dilakukan setiap hari. Secara umum 15 ke 30 kan. Betul Puan. Sebab waktu belajar ni sebenarnya bergantung pada tumpuan anak. Jadi semakin anak membesar, semakin lama sepatutnya dia boleh memberi tumpuan ketika belajar. Tapi bila anak kurang memberi perhatian ataupun tumpuan ataupun mungkin berkaitan dengan city tolerant, jadi Puan boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut lah kenapa anak saya macam ni. Jadi tu baguslah kalau macam Puan perasan anak saya tak boleh duduk lama, tak boleh bagi tumpuan. Jadi sebelum kita nak tahu berapa lama masa untuk belajar tu, kita tengok sitting tolerance dia tu berapa lama. Dia berkait dekat situ. Ada semalam saya ada satu sesi terapi 5 minit je boleh duduk dekat kerusi. Kalau 5 minit, maksudnya 5 minit lah kita buat. Lepas tu rehat. Lepas tu sambung balik. Okey Puan Saidah Fasihah, anak Puan Amal Luqman. Umur nak dekat 3 tahun. So kalau 3 tahun Puan cukup 15 minit untuk setiap belajar. Anak umur 3 tahun bermain tu belajar. Okey? Bermain tu adalah belajar. Okey, saya sambung sikit berkait juga dengan soalan Puan Saidah Fasihah ni pasal belajar tadi. Belajar OT Suria dah cerita sekejap tadi, so saya akan teruskan pada topik seterusnya, rutin harian bermain. Okey, rutin harian bermain ni kita kena jadikan step-step bermain tu step yang sama. Baru dinamakan rutin. Memang rutin tu setiap hari tu bermain, tapi dalam bermain tu kita ke dalam lagi, step dia bermain tu adalah step yang sama. Contoh dia kalau katakan dia nak main bubbles kan. Nak main bubbles, step pertama kita sebutlah buka. Kita ambil dekat batang bubbles tu, tiup. Keluar bubbles. Okay, dah habis pop bubbles. Dah tutup dah ni. Ulang balik. Buka. Ambil pula. Tiup. Pop bubbles. Yang itu dinamakan rutin dalam bermain. Rutin secara mendalam, jadikan step-step kita bermain bubbles tu adalah sama kita pusing. Perkataan yang sama. Berapa perkataan tadi? Buka, tiup, pop. So kita ulang yang tu untuk anak dapat kosakata, untuk anak belajar daya tumpuan yang lebih. Bila kita sebut buka tu, dia punya eye contact, dia punya tumpuan tu melihat kita untuk buka. Barulah dia ada tumpuan. Kalau katakan dia tak boleh nak tunggu, bermakna dia punya daya tumpuan tu masih kurang lagi, masih perlu dibantu. So itu maksudnya rutin dalam bermain. Itu dari segi saya lah sebagai speech therapist. So kalau OT Suria pula macam mana? Untuk bermain, kalau Puan kongsikan bermain bubbles, tapi kita boleh ambil satu permainan. Contohnya kita nak main bola. Jadi dengan bermain bola, kita boleh melatih anak koordinasi mata dengan tangan. Sebab apa? Semasa main bola tu, kita akan bermain baling. Dan anak perlu menangkap bola. So di situ juga kalau dari segi dari sudut ST juga kita boleh tambah kosakata seperti baling, tolak, tangkap. Jadi saya sebenarnya saya suka gabungkan apa aim saya dan juga dengan kosakata yang boleh tambah untuk anak. Semalam pun saya ada setahun 8 bulan Okisu. Saya punya anak yang datang terapi setahun 8 bulan. Saya jumpa dia, dia datang first 10 hari selepas tu bila kita dah bagi latihan hanya bermain bola macam Okisu bagi tahu tadi. Selepas 10 hari dia dah boleh bermain bola tapi masih perlu bantuan untuk bahagian tolak. Bila masa datang tu dia tak dapat duduk tau. Dia tak dapat duduk, asal nak duduk je
bukan nak lari, menangis. Jadi kita perlu bagi bantuan fizikal penuh waktu tu. Bila kita dah tunjukkan dengan ibu dia, ibu dah berlatih kat rumah dan 10 hari, datang balik lepas pada tu dah boleh duduk, dia tak lari dah. Dia tak lari dah. Jadi dia dah pegang cuma nak tolak bola tu je kena bantuan lagi. Jadi kat situ simple, mudah je, macam orang tu kata main bola je, tapi jadikan rutin tu, praktis hari-hari untuk dia dapat. So kat situ kita dah tahu dah daya tumpuan dia dah ada peningkatan. Okey, Otis. Nanti topik bermain kita ada sesi lain kan? Ya, kita ada spesifik lagi untuk tahu lebih lanjut apa manfaat bermain. Kita ada kupasan 30 minit khusus untuk bermain sahaja. Okey, seterusnya last kali sebelum kita akhirkan sesi dengan tetamu jemputan, kita kupaskan sikit tentang rutin harian tidur. Tidur, masuk tidur. Masuk tidur. Okey, macam mana kita nak manfaatkan rutin harian tidur ni, Oti Surya? Okey, dari sudut Oti, untuk tidur bagi saya lebih kepada kita melatih pengurusan diri anak. Tapi mungkin dia berbeza bergantung kepada anak. Tapi saya nak tekankan hari ini adalah contohnya sebelum tidur apa yang ibu bapa lakukan kepada anak. Contohnya sebelum tidur gosok gigi, sebelum tidur basuh muka, sebelum tidur kencing. Jadi itulah sebenarnya rutin harian sebelum tidur. Sebelum tidur minta susu. Ya, sebelum tidur minta susu dulu. Ingat dah susu. Itu macam signal nak tidur dah tu. Jadi manfaatkan apa yang berlaku masa buat susu, nak bagi susu. Manfaatkan masa tu untuk kita berinteraksi dengan anak. Adalah okey, mama dah buatkan susu ni, anak pergi tidur. Rugi macam tu. Rugi masa kita dah lah, kita tak banyak masa nak meluangkan dengan dia kan. Okey, so kalau untuk tidur, kalau orang putih lah, orang overseas ke, dia kata bedtime story. Ada yang dia meluangkan masa untuk bercerita sebelum tidur. Tapi budaya kita ni jarang-jarang sekali nak buat tu. Tapi kita boleh cuba secara mudah je. Apa perkara yang menggembirakan anak pada hari tu? Okey, contoh best kan tadi kita pergi taman, tapi taman tak boleh time sekarang ni. Best tadi kita main bubbles kan dengan teacher. Main bubbles, pop bubbles, bercakap dengan anak apa yang mengembirakan, apa yang anak suka pada hari tu. Satu pun dah cukup dah. So kat situ anak boleh refresh balik, ada perkataan, so kita berinteraksi dengan anak sebelum tidur. So, sebenarnya memang ada kebaikan dia sebenarnya bercakap dengan anak sebelum tidur. Cuma kita jarang-jarang buat perkara tu. Sebab dah biasa kan budaya kita, buat susu anak tidur. Okey. So itu 5 rutin umum untuk rutin harian ya. Okey, Oti Surya ada nak tambah lagi berkenaan dengan tidur? Saya rasa tu je untuk tidur, sebab tidur ni kita akan lakukan sebelum tidur je. Semasa tidur tu memang kita di lama mimpi lah masa tu. Okey, kita sampai ke situ dulu untuk aktiviti tidur. Kita nak jemput seseorang yang pernah dia maksud kata cik puan ni, dia sebelum ni tak pernah ada background menguruskan anak-anak istimewa ataupun anak-anak yang lewat perkembangan diri. Tapi maksud kata bila dah turut serta bersama dengan tim Dominion ni mengajar anak untuk program pendidikan program intensif awal kanak-kanak ni. Jadi selama beberapa bulan ni bagi maksud kata seseorang yang tak ada background tetapi dia belajar dekat situ, dia dah belajar daripada rutin harian tu memberi impact, memberi kesan pada anak. So anak menunjukkan perkembangan yang lebih baik hanya dengan rutin harian.
Jadi so sekarang dah berkhidmat ya, di Hospital Rehab Ceras sebagai penolong pegawai ehwal agama. Okey, kita jemput Teacher Umairah. Kita panggil Teacher Umairah dekat sini. Cik Umairah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Macam mana kat sana, okey? Dah jadi orang ceras ni? Oh, Alhamdulillah. Ni bekal pengalaman daripada Puan bawa ke Ceras. Alhamdulillah. Berkait juga tu, berkait juga untuk ada kait rapat. Sebab Teacher Umairah kat sini kita punya teacher kan, dia juga membantu pesakit-pesakit di hospital rehab, terutamanya kita rasa secara mudah nak menggunakan solat kan. Betul betul Puan. Okey. Tanpa melengahkan masa Teacher Umairah, anak-anak rindu kat Teacher Umairah ni. Okey, boleh Teacher Umairah kongsikan apakah rutin harian untuk PIKK, program intensif kanak-kanak ni di Dominant. Kebiasaannya sampai buat apa, lepas tu buat apa sampai dah balik. Dalam tempoh 3 jam tu apakah rutin anak sebenarnya? Cuba kongsikan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kongsikan serba sedikit untuk program rutin harian semasa PIKK. Okey, pada mula anak-anak datang ke kelas, sampai di center, anak-anak akan buka kasut. Okey, masa tu teacher dah sedia untuk sambut dan anak-anak akan ambil kasut letak atas rak. Okey, ini dijadikan sebagai rutin. Kiranya setiap hari anak-anak akan buat sendiri dan kita akan guide daripada sebelah. Dan lepas tu anak-anak akan masuk, letak beg atas rak dan memang letak nama mereka. Lepas tu kita bawa anak-anak ke basuh tangan. Basuh tangan, keringkan tangan. Jadi ni sebagai rutin. Lepas tu kita akan masuk ke kelas. Semasa dalam kelas tu sebelum aktiviti seterusnya, kita akan adakan joint cooperation dan brushing. Okey, waktu ni anak-anak akan kiranya anak akan dilatih untuk kemahiran buka baju dan pakai baju. Okey, jadi kalau contohnya kita tengok anak-anak baru yang pada mulanya memang tak tahu nak buka baju, jadi kita angkat dulu baju tu. Ada yang anak-anak akan keluarkan bahagian kepala dulu, ada anak-anak yang akan keluarkan bahagian tangan dulu. Pada mulanya mereka tidak macam agak-agak macam tak tahu nak buat apa. Lepas ia dijadikan sebagai rutin, setiap hari mereka akan buka baju sendiri. Mereka akan minggu ke minggu tu mereka akan ada action dari diri sendiri, macam angkat tangan, keluarkan tangan dulu, ada keluarkan kepala dulu. Okay, lepas tu semasa aktiviti di dalam kelas, anak-anak juga akan diberi time rehat. Masa time rehat tu akan ada waktu makan. Jadi mereka akan makan selepas aktiviti, mereka akan makan. Semasa makan tu kita akan tengok daripada sebelah, kita akan bagi makan sendiri. Betul Puan? Betul, jadi kita akan bantu dekat situ. Dah makan sendiri sampai kena balik lah kan? Betul. Okay, so itulah rutin hari-hari. Cikgu pun kena tengok. Cikgu pun kena tengok juga perbezaannya. Rutin tu. Okey, adakah anak-anak ni biasanya berdasarkan pengalaman Teacher Umairah kan, berapa lama anak ni dah akan menunjukkan perbezaan? Seminggu, 2 minggu, sebulan. So rutin yang mana satu? Boleh kongsikan pengalaman Teacher Umairah sendiri yang menguruskan anak-anak. Okey, pengalaman saya semasa menguruskan anak-anak, ada yang saya teringat kembali, ada anak-anak, ada antara anak yang rutin harian tu dijadikan sebagai rutin dan dia mula-mula memang dia tak tahu. Contohnya ada anak seorang ni, dia macam masa masuk kelas,
dia memang kiranya pelajar baru, anak baru. Jadi mereka macam tak tahu, ada yang menangis nak masuk kelas. Jadi mereka macam biasa dengan ibu. Selepas tu ni kena bertukar teacher. Jadi mereka akan ada sedikit perubahan. Ada yang menangis, ada yang duduk bawah meja menangis, siap muntah sekali. Jadi kita kongsikan dengan dia aktiviti-aktiviti yang rutin-rutin harian tu. Lama kelamaan anak ni mengambil masa dalam sebulan, ada yang seminggu. Contohnya pelajar baru, babai tu kan kita ajar babai, kalau nak balik tu kita babai. Dalam masa seminggu dia dah boleh, kita angkat tangan babai, kita say babai, dia pun dah angkat tangan say babai juga dalam masa seminggu. Ada macam tu. Betul. Banyak pula nak kongsi. Banyak pengalaman, banyak rasa gembira kan tengok anak-anak kita kan. Kita tengok yang kecil pun babai pun kita dah boleh babai. Babai macam ni, babai. Tapi satu hari tu dapat macam ni, teacher macam nak melompat. Jadi happy, betul. Dia happy. So daripada kalau tu tengok macam tadi kan, dia tak faham rutin harian dia, kena belajar. Sebab tu bila belajar, dia sampai muntah. Duduk kat kerusi, duduk kat meja sampai muntah. Tapi bila dah jadikan rutin kan, rutin, hari-hari buat, dah tak muntah lagi. Bila dah tak muntah, barulah dia akan dapat belajar yang banyak perkara lagi dia akan dapat belajar. Last kali Teacher Umairah masa jumpa anak tu kan, macam mana respon tu? Saya rasa dalam bulan selepas pada tu, macam mana dengan anak tadi tu? Anak yang muntah tu. Yang muntah tu memang bila dia duduk bawah meja, dia akan menangis. Lepas tu dia muntah. Dan dia akan ada keluar suara yang menyebabkan kawan sekelas pun turut menangis. Ni lepas sebulan, saya rasa tak ambil masa sebulan, dalam 2 minggu lebih macam tu, anak ni dah boleh bergaul dengan kawan-kawan yang lain. Siap, contohnya lepas kita buat beberapa aktiviti, kita akan ada rehat, dia akan ajak kawan-kawan dia untuk ke rehat. Jadi dia orang yang paling bersemangat. Dia jadi ketua kelas lah. Ya, jadi ketua kelas. Dia ajak kawan-kawan dia riuh. Memang akan riuh lah kelas masa tu. Daripada takut, muntah, dah boleh riuh kan. Betul. So pada Teacher Umairah sendiri, rutin tu membantu ke tidak sebenarnya? Macam mana? Simple je, rutin je kita. Tak ada mainan pun ni, rutin je. Maksud kata ulang yang sama. Macam mana pendapat Teacher Umairah? Bagi saya, seorang yang memang tak ada background, yang datang ke Dominan baru tahu okey ni rutin, kena buat hari-hari ni sebagai rutin. Memang sangat-sangat membantu sebabnya daripada rutin tu hari-hari mereka buat, mereka rasa tu sebagai tanggungjawab mereka. Jadi mereka banyak melakukan perubahan melalui rutin. Contohnya macam anak tadi, dia masuk kelas sebelum ni menangis. Ada satu tabiat dia nak bawa barang daripada rumah bersama. Jadi pada kita sebagai teacher, kami teacher akan simpan mainan tu supaya dia tak bagi gaduh nak bagi gaduh sebab nanti dalam kelas dia akan berebut. Jadi setiap kali kita akan bagi tahu letak dekat tempat dia, lepas tu masuk kelas. Dia akan membantu sebabnya mula-mula tu dia akan macam menangis dulu. Bila masuk kelas dia akan menangis. Tapi lama kelamaan sebab ia sebagai rutin, dia jadi kebiasaan. Masuk pintu center, dia akan letak dulu terus dia masuk kelas. Jadinya macam dah tak ada dah macam nak nangis ke macam tu. Sangat membantu rutin harian. Nampak remeh kan? Betul. Tapi sebenarnya ada sangat banyak manfaat dia untuk anak ni. Okey, Teacher Umairah, terima kasih untuk perkongsian pada tengah hari ni. InsyaAllah panjang umur, rezeki, kita jumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih Puan dan tim Dominan. Bye untuk Teacher Umairah. Okey, kita kembali bersama dengan Otis Surya.
Okey, terima kasih kepada Cik Nurul Umairah dan juga Puan Zana untuk perkongsian yang sangat menarik tadi. Jadi berakhirlah perkongsian kita pada hari ini. Ingat rutin harian tu nampak je remeh kan, tapi sebenarnya melalui rutin harian lah kita nak ibu bapa memberi peluang untuk anak mencuba melakukan aktiviti rutin harian untuk membantu perkembangan anak. Jadi kita nak ibu bapa, kita nak anak yang bermain dengan ibu bapa, bukan ibu bapa yang bermain dengan anak. Maksudnya di sini kita nak anak yang melakukan rutin harian tersebut, bukan ibu yang melakukan sepenuhnya kepada anak. Melalui rutin hariannya kita sebenarnya kita nak bantu anak untuk dia mendapat skill-skill tu. Jadi jangan rasa remeh. Ambil sikit masa tu untuk kita beraktiviti dengan anak. Jadi kadang nak main apa lagi dengan anak, tak ada nak main apa-apa. Fikir je rutin harian tu, manfaatkan. Kalau tak tahu, tak apa. Boleh kalau mana berdekatan, boleh teks ke, boleh message. Allah, kita akan cuba untuk membantu anak. Membantu anak. Saya dah kehilangan ni sebenarnya ni. Okey, Waktu Su boleh teruskan? Okey, ibu bapa kalau ada sebarang pertanyaan ataupun kegusaran ataupun inginkan maklumat, boleh bertanyakan soalan di ruang komen kita. InsyaAllah saya dan Puan Izana akan menjawab sebaik yang mungkin. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Channel kami. Hai, hari ini kita akan melakukan aktiviti memindahkan cotton ball ke dalam cawan. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menggalakkan fungsi tangan mencapai dan fungsi pincer gerak. Langkah-langkahnya, sediakan 10 cotton ball dan cawan. Letak cotton ball di sebelah kiri anak, manakala cawan di sebelah kanan. Minta anak untuk pindahkan cotton ball menggunakan tangan. Ulang aktiviti menggunakan sebelah lagi tangan. Sekiranya anak tidak dapat lakukan, beri bantuan. Gerakkan jari anak untuk mengutip cotton ball dan gerakkan tangan ke arah cawan. Perlahan-lahan lepaskan jari anak untuk masukkan cotton ball ke dalam cawan. Siap.